Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha bihaqqil azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bimarifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaba fadlik. Allahumma barik lana fi sa'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Taman Megah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang dihormati tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kapari-kapir Nujeng, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Dan banyakkanlah berdoa, berusaha semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, diam tak diam kita telah berada pada terbenamnya matahari tadi, 21 Sa'ban, ya, 1443 Hijriah. Ya, lebih kurang 10 hari lagi, ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat dipanjangkan umur, dapat menemui bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Dan alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul, ya, dalam majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu taman-taman surga. Kalaulah di dunia ini kita rajin pergi taman surga, insya-Allah besok di akhirat kelak dipermudahkan, ya, untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rawahul Muslim 4867, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudah baginya jalan untuk ke surga. Ibaratnya tuan-tuan ono kebun. Alan dorong bandar kebun dia tu Ustaz. Kadang-kadang dorongnya ning bandar tapi kebunnya ning kampung wakeh. Wakeh tu banyak betul lah tuan-tuan, ya. Kalau okeh tu sikit, wakeh memang okeh tenang. Ibaratnya tuan-tuan ada kerja kebun, ada ngeracun rumput ni kebun lah tuan-tuan. Nak ngeracun rumput dekat kebun, rumputnya dhuwur, kalau wonge dhuwure padha. Tingginya rumput tersebut, tingginya sama dengan tinggi orangnya, kadang-kadang mandak lebih. Ibaratnya orang di lorong, ada ngeracun kebun ni 5 ekar, ada ngeracun daripada ngarep tekan buri, daripada depan sampai belakang. Semua mak tenang, sawit ono. Agak-agak senang ke tidak? Susah. Kemungkinan nyempar nyandung, ngawotong mengkurup ni kebun. Usahanya cakap apa ya? Cakap jauh pula. Ya, susah, semak. Mungkin terjatuh, mengkurup tu maksudnya ya, tertiarap. Tapi nak kalau di lorong dulu, di lorong disik gawe dalan ikut lorong gang sawit kaya di lorong dalan kemburi ngono, wis di lorong disik, mudah apa ora? Ya mudah. Penak arek ngawotong, arek penak arek ngeracun yo geli sentek. Ibaratnya begitulah. Itu perumpamaan. Kalau dekat dunianya tuan-tuan kita rajin menuntut ilmu, dipermudahkan untuk menuju surga. Sebab itu kata orang tua tuan-tuan, kata orang tua dulu, dengan ilmu hidup menjadi mudah, ya. Dengan iman hidup akan terarah, selamat dunia dan akhirat. Dengan cinta hidup menjadi indah. Saya sentuh, saya jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah. Mudah apa? Dengan ilmu mudah beramal. Betul? Betul tak? Kalau tuan-tuan nak solat tuan-tuan tak ada ilmu susah. Pernah 2 tahunnya lepas saya ada etok-etoknya lah. Saya tak mampu disuruh, pergi jugalah. Suruh jadi fasilitator dalam kumpulan semat solat, maksudnya praktikal solat yang sempurna. Jadi syarat-syarat sah solat tu banyak. Di antaranya saya tekankan satu, hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dalam kumpulan tu ana wong tua, ana wong muda, ada orang muda, ada kanak-kanak. Saya nak test lah. Tuan-tuan, hadirin hadirat, yang pertamanya syarat sah solat ni kena suci daripada hadas kecil, hadas besar. Siapa yang boleh terangkan sedikit apa dia hadas besar? Jadi Tuan Haji itu dengan confident dia jawab, Ustaz. Tapi gayanya macam tu lebih kurang. Taklah suara macam tu betul, ya. Ustaz, hadas besar ni Ustaz, saya kadang-kadang satu hari 7 kali hadas besar. Wui, banyaknya. Tu dia 7 kali. Saya pun tanya Tuan Haji, Tuan Haji ni pengantin baru ke sampai 7 kali? Apalah Ustaz ni, kita dah tua-tua, dah tak kuat dah bercucu.
Habis sampai 7 kali sehari hadas besar. Apa cerita ni Tuan Haji? Wah. Saya ni ustaz, kalahlah dengan susu cair. Minum susu cair. Minum teh tambah dengan susu cair. Susu dalam teh tu, perut saya tak tahan, memulas ustaz. Buang-buang air sampai 7 kali. Oh, itu buang air besar Tuan Haji. Lain ke? Hadas besar dengan buang air besar. Apa hadas besar dengan buang air besar? Lainlah Tuan Haji. Lainnya. Oh, terus senyap je dia tak tanya. Tapi Alhamdulillah, baik dia belajar lagi. Walaupun dah pangkat atuk. Ni orang belajar, tekan kapan harap benar tuan-tuan. Itu contoh. Dengan ilmu mudah beribadah. Ya, itu contoh. Dengan ilmu mudah masuk surga. Dengan ilmu mudah berjaya. Itu mukadimahnya je tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, tuan-tuan hadirin hadirat, saya ingin menyentuh ya satu perkara tuan-tuan, mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita, iaitu kita hendaklah menyempurnakan 7 perkara sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaklah berusaha menyempurnakan 7 perkara sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Senang cerita, sebelum meninggal dunia. Kalau boleh kita sempurnakan 7 perkara iki. Kalau disempurnakan, mudah-mudahan meninggal dunianya kita, meninggalkan dunia ini, mati kita ini, mudah-mudahan mendapat keredaan Allah, yang mendapat rahmat Allah, dipermudahkan urusannya di akhirat nanti. Jadi 7 perkara ni tuan-tuan, insya-Allah kalau boleh kita sempurnakan pada malam ini. Kalau tak, semampu mana yang mungkinlah tuan-tuan. Apakah 7 perkara yang kita kena sempurnakan sebelum kita bertemu dengan Allah ataupun sebelum kita meninggal dunia? Yang pertama tuan-tuan, pastikan rukun iman kita sempurna. Ya, pastikan rukun iman dengan sempurna. Ya, jangan kita ragu-ragu ke 6 rukun iman itu. Kita kan dah belajar daripada dulu sekolah. Kalau negeri Johor ni alhamdulillah, ya, ada sekolah agama. Setidak-tidaknya ada basic lah ya. Darjah 1 sampai darjah 6, dan kemudian paling tertinggi darjah khas. Jangan pula dah sampai darjah khas, wis orang pelajar menang. Wis pangkat 1 kok darjah khas. Yuk lunga majlis ilmu, wis ora payah, reko sekolah agama orang teh. Aku tekan darjah khas pangkat 1, reko ora lulus, ya patut lunga meneh. Jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong. Itu baru kita tingkatkan, jadi ditambahkan lagi. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada pesuruh Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Maka tuan-tuan hadirin hadirat, ya, kita kena yakini 100% tanpa sa'zan dan waham. Kita beriman dengan hati kita, dengan lisan kita dan amalan kita, ya, mengakui ke-6 rukun iman itu. Beriman pada ke-6 rukun iman itu. Bukan kalau 6 tak percaya 1 boleh, 6 tolak 1 kalau matematik 5 memang. Tapi rukun iman ada 6 tolak 1, bukan 5 jawapannya. Kosong terus. Ya, keluar apa menjadi kafirlah ia. Jadi ke-6 tu kena beriman dengan sepenuhnya tuan-tuan, tanpa ragu-ragu. Walau bagaimanapun tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia itu diuji, hatinya diuji, digoda oleh syaitan tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita, lagi-lagi kalau kita seorang lah, biasanya berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang kita seorang, kadang-kadang berlaku perkara ini. Tangi turun ngono, wong umahe ke dak ono wis lunga kerja dak mungkin. Ya, lakinya dah besar awal, isterinya masih bekerja. Anaknya wis rumah masing-masing. Ada yang macam ni? Mungkin ada, ada ya, alhamdulillah. Kadang-kadang membisik dalam hatinya. Ya, bangun tidur dan diam itu, kadang-kadang syaitan ni bisik dekat hatinya. Betul ke Allah Ta'ala ki ada? Betul ke malaikat ki ono tenan apa ora to? Malaikat kiraman katibin ki raqib atid apa ono? Apa ada yang mampu nak tulis amalan manusia? Betul ke hari kiamat ni berlaku betul ke ada dosa pahala Betul ke Allah Ta'ala itu dengar kita doa? Betul ke Allah Ta'ala makbulkan doa?
aku minta dah lama tak makbul pun. Kadang-kadang hatinya membisik-bisik. Itu adalah syaitan, tuan-tuan. Bisikan syaitan. Kalau ada bisikan macam tu, jangan dilayan. Jangan dilayan. Cepat-cepatlah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ataupun baca isti'azah, mohon perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun banyakkan membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata Abdullah Al-Intaki, tuan-tuan, penawar bagi hati ni, amalkan 5 perkara setidak-tidaknya. Kata orang Jawa, dia kata apa? Tombo hati ana 5 perkara ni, kaping pisan baca Quran nan maknani, kaping pindo salat wengi lakonano, kaping telu ungkang soleh ampudono, kaping papat udu wenting ingkang luwi, kaping 5 zikir wengi ingkang suwi. Faham apa dah? Oh, faham. Nek salah jaluk ngapura ya. Belajar cakap Jawa. Melayunya tuan-tuan senang cerita ginilah ya. Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat banyakkanlah berpuasa. Yang kelima zikir malam banyakkanlah. Faham? Itu faham lah. Saya ni kalau buat album memang tak ada orang belilah. Yang beli pun adik-beradik, kawan-kawan. Itu pun kerana malu lah senang cerita. Kalau tak beli tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya perkatakan itu adalah kata-kata seorang ulama, Abdullah Al-Intaki, tuan-tuan. Amalkanlah, banyakkanlah baca Quran serta maknanya. Ada pertingkatan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni lagi rajin. Ya. Bulan Ramadan ni mudah-mudahan lagi rajin membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ni kita sepatutnya hendaklah lagi bertambah rajin. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hari-hari biasa 1 hari dia khatam. Hari-hari biasa, bukan bulan Ramadan, diceritakan sebulan 30 kali khatam Quran. Tuan-tuan ada? Sebulan 30 kali khatam Quran. Oh, dapat baca suratul Mulk lepas insya pun okey lah tu ya, alhamdulillah. Tapi Imam Syafi'i diceritakan dalam riwayatnya, walaupun Imam Syafi'i ni lahirnya tahun 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah, lebih kurang umur Imam Syafi'i 54 tahun saja tuan-tuan. Ya, Imam Syafi'i ni bulan Ramadan diceritakan luar daripada bacaan Quran dalam sembahyangnya 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi mudah-mudahan Al-Quran ini setakat baca hendaklah kita fahami. InsyaAllah dengan kita baca Quran, memahami maknanya, keimanan kita bertambah kuat, lagi-lagi beriman kepada kitab-kitab Allah, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan zikir yang saya sebut tadi siang dan malam. Kerana apa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah? Kenapa tadi syaitan membisik dekat hati kita? Syaitan ni tak boleh bisik kalau kita ingat kepada Allah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, ya, dalam hadisnya rawahul Bukhari 2528, Rasulullah telah bersabda, innallaha tajawwaza li an ummati ma waswasat bihi suduraha man lam ta'mal aw takallam. Sesungguhnya Allah mengampunkan bagi umatku apa yang diwaswaskan,
ya, dengannya di dalam hatinya sebagaimana dia tidak melakukan atau mengatakan yang diwaswaskan itu. Maksudnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita diragukan tadi oleh syaitan, ya, kita tak mengiyakannya, tidak melakukannya, hanya bisikkan dalam hati, Allah Ta'ala ampunkan. Dan sekiranya kita lepas hati kita daripada mengingati Allah, fa iza zakarallahu khanasa wa iza ghafala waswas. Kalau kita tak mengingati Allah, ya, bermakna syaitan akan membisikkan dalam diri kita. Tapi kalau kita banyak mengingati Allah, banyak menyebut nama Allah, tuan-tuan, syaitan akan terhindar daripada bercangkung dekat hadis ini, ya, dalam hati kita. Sebab itu kita nak melakukan satu pekerjaan yang baik, jangan lupa baca bismillah. Betul, tuan-tuan? Kita nak tutup pintu dekat rumah sebelum tidur, baca apa? Sambil tutup, walaupun mangganya baik macam mana pun, jangan lupa baca bismillah. Kita nak matikan lampu, Rasulullah ajar sebut baca bismillah. Kalau ada makanan dan minuman sebelum tidur, ataupun sebaiknya lepas makan, tutup dengan baca bismillah. Sehingga kan tuan-tuan, kalau makanan tersebut terdedah, kaya cawan ki dak ono tutupi, digoleki dak ono, arek nggawe ditutup ki dak ono. Golek piring ya dak ono. Ya dak ono tenan ada ditutup. Setidak-tidaknya carilah batang yang lurus, ranting kayu ke, letak dekat atasnya. Contohnya dekat kebun lah, contohnya kita bawa air, tutupnya tak ada. Kita letak ranting atas bekas tersebut, baca bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dia menjadi pelindung daripada minuman tersebut, daripada diganggu oleh yang nampak ataupun yang tak nampak. Ya, itu diajarkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, supaya kita tuan-tuan bertemu Allah besok dengan mudah, mendapat redha Allah, pastikan rukun-rukun iman itu kita tiada ragu ke atasnya. Keenam-enam kita hendaklah beriman. Yang kedua, sempurnakan 7 perkara sebelum bertemu dengan Allah. Yang keduanya, rukun Islam yang 5 itu hendaklah diusahakan sesempurna mana yang mungkin kelima-limanya, tuan-tuan. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ya tuan-tuan, kita jauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Yang keduanya, solat fardu 5 waktu. Janganlah sampai tertinggal, janganlah diambil ringan. Sebab kalau solat fardu 5 waktu ni tuan-tuan, ya, tak ada alasan nak tinggalkan. Kalau dah cukup syarat wajibnya tu, kena laksanakan. Berbeza dengan haji. Haji duit mungkin cukup sampai bank tak nak terima. Contoh. Ada duit sampai tak diterima. Terlalu banyak. Ilmu ada. Khusus dah pergi. Tapi baru daftar. Dapat tahun 2082. Umur dah 48. Apa tak tinggal tulang? Dapat tahun 2082. Sekarang umur 48. Nak dapat umur 80 pun susah. Tinggal tulang. Ya Allah, kenapa kamu tak pergi haji dalam masa hidup? Ya Allah, aku dah usaha, ya Allah. Duit dah ada, ilmu dah ada. Dah daftar tabung haji. Tapi giliran dapat 2082, ya Allah. Umur saya tak sampai segitu, ya Allah. Tinggal tulang, ya Allah. Macam mana? Kenapa kamu tak keluarkan zakat? Saya asnaf zakat. Tak mampu lakukan zakat. Mungkin ada jawapan lagi, tuan-tuan. Kenapa kamu tak solat? Kaki aku kena gaul lah, ya Allah. Aku tak boleh berdiri, gaul, berdenyut-denyut. Duduk. Duduk tak boleh, ya Allah. Pinggang macam nak patah. Pinggang kalau duduk macam nak tanggal lah. Dulu muda-muda banyak angkat sawit 80 kilo. Ini contohnya lah, ya. Duduk tak boleh, baring. Baring tak boleh, ya Allah. Dia punya sarap ni, sarap ni tu macam kalian retik lah, ya Allah. Tak boleh. Gunakan mata, isyarat mata. Mata tak boleh, kurang makan carrot. Carrot kan baik untuk mata. Macam nak berjujul lah kalau bergerak mata. Tak boleh sembahyang. Gunakan hati. Takkan hati pun tak boleh. Matilah kau kalau hati tak boleh. Tak ada alasan. Betul. Tak macam haji zakat tu. Tapi walau macam mana pun, haji kena berusaha. Setidak-tidaknya cari harta, cari ilmu, nak pergi, setidaknya dah daftar. Adalah jawapannya besok. Tapi kalau solat, jangan sebab kaya tak dirikan solat.
Kan ada nasi tu. Saya ni kalau suruh nyanyi memang tak boleh lah tuan-tuan. Tak pandai nak nasi. Kan ada lagu apa ya? Budak-budak dulu Apa ya? Sayang-sayang orang kaya tak sembayang. Sayang orang kaya tak sembayang. Nabi Allah Sulaiman kaya pun sembahyang. Betul? Sayang-sayang orang sakit tak sembahyang. Nabi Allah Ayub sakit pun sembahyang. Sayang-sayang orang cantik tak sembahyang. Perempuan make up tebal. Sayang nak ambil wuduk, mahal make up ni. Jangan tak sembahyang. Sayang-sayang Nabi sayang-sayang orang cantik tak sembahyang. Nabi Allah Yusuf sakit pun Nabi Allah Yusuf cantik pun sembahyang. Betul? Sayang-sayang suara merdu tak sembahyang. Berkaraoke sampai tinggalkan sembahyang. Tempat saya karaoke banyak juga tuan-tuan. Apa tapi aduan macam-macam. Ustaz, nasihatkanlah. Dalam ceramah selitkan. Habis macam mana nak cakap? Yang buat tu dia tak pergi masjid. Yang kat masjid tu memanglah dia dah faham. Ustaz pergilah. Ngomong penah lah. Sayang-sayang orang merdu tak sembahyang. Nabi Daud suara merdu pun sembahyang. Sayang-sayang orang miskin tak sembahyang. Nabi Isa miskin pun sembahyang. Sayang-sayang kanak-kanak tak sembahyang. Sayyidina Hasan Husin kanak-kanak pun sembahyang. Itu contohlah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan jangan tinggalkan solat. Kalau ketika peristiwa Isra' Mi'raj, solat di sana akan berapa? Satu hari satu malam mula-mula 50 waktu sehari semalam. Baiklah Rasulullah mendengar nasihat Nabi Musa, betul? Nabi Musa ni adalah kaum-kaum Nabi Musa, dan termasuk Nabi Musa ni orang yang gagah-gagah. Nabi Musa diceritakan dalam kitab Marahatus Salikin, saya terbaca, kalau pakai baju 2 lapis tak tombang dia punya bulu roma. Nyokrok gitu. Tuan-tuan pakai baju ada nyokrok gitu. Tombang semua ni saya tengok ni. Sampai diceritakan lebih 2 lapis, 3 lapis baru tombang. Gagahnya Nabi Musa. Kan Nabi Musa pernah pengikut Fir'aun dengan orang Bani Israel gaduh. Nampak Nabi Musa orang Bani Israel, "Wahai Musa, tolong aku ni. Ni pengikut Fir'aun ni, lu baca pasal dengan aku." Nabi Musa pun datang. Niatnya bukan nak bunuh. Sekali tumbuk, bukan tanggal gigi. Sekali tumbuk mati terus. Kan gagahnya. Jadi Nabi Musa kata, Ya Rasulullah, umatmu lemah-lemah. Dibandingkan umat-umatku pun tak mampu. Umatmu lemah kok 50 waktu. Orang kelam kok. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Tak kuat, mintalah kurang. Rasulullah jumpa dengan Allah, minta kurang. Daripada 50 kurang 10, tinggal 40. Kayak mana kayak 40 orang mampu, jaluk kurang mana? Tu orang ke 10, 30. Wis orang mampu, jaluk kurang mana? 20. Wis orang mampu, jaluk kurang mana? 10. Orang mampu ke 10 kembangan. Banyak sangat 10, jaluk kurang 5. 5 pun kata Nabi Musa, banyak lagi tu. Minta kurang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu nak bertumpung, nak minta kurang lagi dengan Allah, minta diskaun. Kalaulah Rasulullah minta lagi, mungkin 31 tuan-tuan. Tak payah suruh betul-betul satu je. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tinggal 5 pun. Itu pun kadang-kadang berat. Sebab tu kan kalau kita terbaca Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, kan pernah dia tanya anak muridnya, "Wahai anak muridku," dia soal jawab, "apakah perkara yang paling ringan di dunia ini?" Muridnya pun jawab, "Wahai tuan guru, benda yang paling ringan kapas." "Wahai tuan guru, yang paling ringan daun kering." "Wahai tuan guru, yang paling ringan abuk lah." Tapi tak cakap macam tu. Itu bahasa saya. Tapi Al-Imam Ghazali, pedagogi dia lagi bagus. Sampai sekarang jadi kaedah cikgu-cikgu mengajar. Kalau cikgu mengajar, lontarkan soalan dulu. Jangan sebut nama dulu. Ya betul ya? Ni banyak cikgu kat sini ni. Saya dah lama kurang ajar.
Bagi pejabat tak ajar, kurang ajar lah tu namanya. Nah, dia kata cikgu ni kaedah nyoal di antaranya jangan sebut nama dulu. Rukun iman ada 6. Ali berapa? Ali je yang fikir nanti, yang lain malah dia tak fikir. Tapi dia lontarkan semua. Rukun iman ada berapa? Semua fikir dulu. Baru sebut nama. Tengok Imam Al-Ghazali. Lagi satu Al-Imam Ghazali, dia tak condemnkan jawapan murid. Walaupun jawapannya tu tak betul juga apa? Betul jawapan kamu wahai anak muridku, kapas, abuk, daun kering itu memang betul benda yang ringan, tapi kurang tepat. Tengok hikmah tak? Al-Imam Ghazali. Kalau saya jawab, bodoh tenang. Wis belajar sewing tak beras saya. Orang kan? Tapi Al-Imam Ghazali tidak, tuan-tuan. Betul jawapan kamu, tapi jawapan yang lagi tepat adalah meninggalkan solat. Perkara yang dengan orang lakukan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, usahakanlah ke 6 ke 5 rukun Islam. Dan yang ketiga, apa perkara yang disemunakan sebelum kita bertemu dengan Allah? Usahakan untuk mendapat solat yang khusyuk. Usahakan untuk berusaha mendapat solat yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Suratul Al-Mu'minun ayat 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berbahagia, orang mukmin tu orang yang solat dengan khusyuk, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab itu sifat solat Nabi ni ada 7. Sifat solat Nabi ni ada 7 kalau kita bermazhab pada Imam Syafi'i. Ketujuh-tujuh ni kita kena ambil berat lah. Tuan-tuan pun ada belajar fiqh ni, guys. Saya tengok banyak ustaz yang ngajar. Saya tak ngajar, bual-bual aja, tuan-tuan. Saya bukan mengajar, bual-bual aja, isi 4 kosong, masuk kosong. Solat Nabi ni sifatnya ada 7. Yang pertama, kita hendaklah menjaga syarat-syarat sah solat. Sebutnya macam tadi, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat, menutup aurah, kan ada syarat-syaratnya. Itu kena jaga betul-betul. Yang kedua, sifat solat Nabi yang kedua, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, melaksanakan perkara-perkara yang sunat sebelum solat. Sebelum sunat, perkara yang sunat sebelum solat tu pun kita kena buat. Sebab tu ilmu ni penting. Kan ada cerita rakyat dah ni, tuan-tuan. Nanti boleh cerita dengan anak-anak. Ada imamnya, ada satu tempat tu jemaahnya tak ramai. Bukan macam tempat megah ni ramai. Alhamdulillah. Saya tengok apa mata saya gosok 2-3 kali. Kok sana macam ada, dulu tak ada. Saya gosok lagi. Saya tanya abang tu, oh baru tambah ustaz? Oh betul lah, mata saya tak okey lagi lah, tuan-tuan. Okey lagi lah. Kalau tambah macam boleh lagi lah. Tambah apa? Dah lupa pula tuan-tuan nak cakap apa tadi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita? Dah lupa lah saya. Kita dah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, okey. Oh, cerita pada anak. Ada satu kampung tu, jemaahnya tak ramai. Yang menghidupkan solat 5 waktu, terutamanya sembahyang Zuhur Asar ni, imam dengan Bilal aja. Kalau maghrib dengan isyak subuh ada lagi. Sebab Zuhur dengan Asar tu ramai orang kerja. Jadi ringkaskan cerita, tuan-tuan, imamnya pula dapat cucu dekat bandar. Dia bagi tahu Bilal, "Tuan Bilal, nanti Zuhur saya tak ada tau. Pandai-pandailah kau cari jemaah, aku dah amanahkan kau ni. Pandai-pandailah kau cari jemaah." Jadi Bilalnya pun, dia tak juga kalau tak nanggung dosa satu kampung ni. Jadi Bilal pun pergi, nampak budak muda dekat Sempang. Namanya Kakak Kiki Koko Kuku. Kakak Kiki Koko Kuku. Pernah dengar cerita ni? Nama tu nama saya buat aja, tuan-tuan. Kakak Kiki Koko Kuku. Kakak Kiki Koko Kuku, jom mari kita solat. Wow, Tok Bilal suruh saya kutu lah. Saya pakai suojin. Macam-macam alasan. Besar suojin tapi bersih ni, bukan kutu. Bukan kena najis pun. Nanti kalau tak nanggung semua tau. Kalau nak jadi bujang yang ramai besok perempuan yang nak dengan kamu, kau jadi bujang yang soleh. Apa tanda-tanda orang yang soleh, Pak Bilal? Solat berjemaah lah, sembahyang pada 5 waktu tak tinggal lah.
Oh ya, ya Tok Bilal. Okeylah Tok Bilal. Pergi. Sekali dah pergi takkan dapat Bilal nak azan. Dia suruh kakak azan. Kakak azan. Dia testing. Tak pernah azan pula. Ilmu pun tak ada. Dia pun azan. Allahu Ta'ala. Weh, beza no azan Allahu Ta'ala. Dah tak payahlah. Jadi Pak Bilal jangan azan. Dah azan pula takkan nak test lah. Kakak, Kiki, engkau komat pula. Orang Jawa dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Teko mati solah. Kenapa jauh no beza? Patutlah ramai orang tak datang. Teko mati solah. Apa maksudnya orang Jawa? Datang mati sembahyang. Itu ramai orang tak datang. Apa benda lah kakak Kiki kau komat tak betul. Akhirnya apa Pak Bilal pun dah azan, dia pun komat. Kakak Kiki Koko. Koko. Jadilah imam. Jadi Koko pun jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Salli pada zuriyat. Dan imam aja itu. Allah astagfirullahaladzim. Salli pada zuriyat. Allah astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sampai berapa lama lah tak habis-habis ni. Kakak Kiki Koko tak lepas-lepas. Belajar tak habis. Kosong tak rotak je dia tak faham. Oh, jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kakak Kiki Koko kuku. Akhirnya kuku pun apalah. Dia jadi imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli pada zuri ada barakatin ada imam lillahi taala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam okey tak aku? Woi, okey lah. Engkau memang kata Pak Bilal boleh bakal jadi imam, plus imam. Tengoklah orang. Itu tadi saya tak ambil wuduk tau. Kalau saya ambil wuduk, lagi hebat saya sembahyang tadi. Ya Allah, walaupun baca je betul macam mana pun. Kalau dia tak ambil wuduk, manalah nak sah solatnya. Ilmu tu penting tuan-tuan. Dah lari tajuk tuan-tuan ini Sifat solat Nabi tadi pertama apa tuan-tuan? Jaga syarat sah sembahyang. Yang kedua amalkanlah sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang ketiga tuan-tuan, menjaga rukun solat. Kalau Imam Syafi'i ada 13 rukun. Kalau Imam Hambali dan Maliki ada 14 rukun. Kalau Imam Hanafi ada 6 rukun. Kalau nak cerita tu panjanglah tuan-tuan. Tuan-tuan tak ingat yang tu, ingat Imam Syafi'i yang 13 tu pun alhamdulillah. Okey, azan dulu nanti kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu anna Muhammad la haula wala quwwata
La La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu qaimati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'su maqam mahmudan alladhi wa anta innaka latuliful mi'ad. Rabbi fili wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Sambung lagi sikit boleh tuan-tuan Boleh lagi tak ni? Kejap lagi. Oh banyak. Sian. Tuan-tuan, saya tak kisah duduk kat kursi tuan-tuan, tapi tuan-tuan sila ni sial lah tuan. Dapat setengah jam pun tuan-tuan tanya, alhamdulillah lah tuan-tuan. Lagi satu rumah saya jauh orang dekat je. InsyaAllah jangan tak lama lah tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tadi macam mana? Yang solat usuk tadi dah habis kan ceritanya tadi? Dah habis. Jadi tuan-tuan, yang ketiga tadi, jaga rukun solat. Ya, rukun solat tu jaga sesempurna mana yang mungkin, rukun qalbinya, rukun kaulinya, rukun fi'linya. Dan yang keempat, sifat solat Nabi tuan-tuan, amalkanlah perkara-perkara yang sunat dalam sembahyang. Lagi-lagi kadang-kadang sembahyang sunat, ambil yang rukun aja. Kira untung lah ustaz, nak sembahyang solat sunat daripada tak sembahyang. Lagi-lagi solat sunat tarawih tak lama lagi. Solat sunat tarawih, ambil yang rukun aja. Ya, doa iftitah yang lagi tu. Kadang-kadang Fatihah satu nafas saja. Sebab tu buat cungap. Ya, surah lagi tak baca. Tahiyat sampai apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala, kirim salam aja. Ambil rukun aja. Jangan pandang rendah bab sunat tu. Jangan pandang rendah tuan-tuan. Walaupun sunat tu mungkin amalan yang kecil itu mungkin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat cerita daripada tuan guru Allah yarham Syekh Muhammad Fahmi Zamzam, ya. Dah pergi ya Allah, ya. Para alim ulama ni patah tumbuh, belum tahu hilang berganti, belum tumbuh para alim ulama ni. Susah tuan-tuan. Kalau yang lain mungkin. Ya, namanya ulama ni patah tumbuh hilang berganti, tak mungkin tak sama macam ulama-ulama yang dulu tuan-tuan. Saya teringat cerita ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Fahmi Zamzam berkenaan sedikit amal. Diceritakan tuan-tuan, ada seorang ibu ni tuan-tuan, besok dekat akhirat semua nak melarikan diri. Sebab takut ada yang nuntut akan amalannya, ada yang nuntut akan pahalanya, ada yang nuntut. Jadi seorang ibu ni jumpa dengan anaknya, wahai anakku, tolonglah aku, wahai anakku. Kau ingat tak aku dulu yang mengandungkan kamu 9 bulan 10 hari? Ingat wahai ibuku. Wahai anakku, ingat tak ketika aku melahirkanmu, wahai anakku? Sehingga kan aku melalui operation, contohnya. Ingat tak? Ingat wahai ibu. Wahai anakku, ingat tak aku yang membesarkan kamu, yang mendidik kamu tanpa mengira penat, tanpa mengira wang ringgit, letih dan sebagainya, tak tidur malam. Ingat wahai ibuku. Kenapa ibu? Kenapa tanya macam ni ibu? Ibu nak minta tolong kamu, minta pahala kamu sedikit wahai anakku. Rupa-rupanya ditimbang pahala amalan ibunya ni kurang sikit aja. Ya, kalau tak boleh masuk surga, dosanya lebih banyak. Kurang sikit aja tuan-tuan. Jadi ibunya minta tolong anaknya. Kata anaknya, macam mana wahai ibuku, aku nak tolong, aku sendiri pun susah loh ibu. Biarnya ngelawan riko air, aku pun susah piara nolongmu. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Macam mana wahai ibu? Kata ibunya, walaupun cukuplah anakku, walaupun dengan satu kalimah yang kau lapaskan dekat dunia, alhamdulillah. Dengan alhamdulillah sekali tu, kasih ibunya ibaratnya, dapat memberatkan timbangan. Ibunya dapat masuk surga. Jadi amalan sunat ni jangan diambil ringan. Sebab itu buat dapat pahala, tinggalkan rugi.
Kita belajar dulu tak apa. Itu yang tak apa je tak buat. Kalau rugi kan semergep sikit nak buat. Jadi perkara-perkara yang sunat. Contohnya tuan-tuan. Selepas kita baca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Setidak-tidaknya mohonlah mohon perlindungan daripada Allah. Daripada 4 fitnah tu. Ada yang menyatakan 5. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setidak-tidaknya lah. Allahumma qadamtu wa ma akhartu. Tu panjanglah tuan-tuan. Dapat 5 tu pun alhamdulillah tuan-tuan. Kadang-kadang pun tak terbaca juga tuan-tuan. Bukan tuan-tuan semua baca, saya ngomong kilo. Kadang-kadang satu kan pernah dalam zaman sahabat Nabi, ketika lepas i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ataupun Rabbana walakal hamd pun boleh. Tiba-tiba ada sahabat yang tambah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Lepas sembahyang Rasulullah tengok belakang. Siapa yang nokok? Cakap jauh pula. Siapa yang tambah tadi? Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Siapa yang berkata sedemikian tadi? Semua sahabat menang. Wah ini habislah Rasulullah tegur ni. Takut silap-silap dengan aku baca ni sebab turun wahyu nanti. Semua ke dalam keadaan ketakutan. Lalu Rasulullah berkata apa? Tadi aku melihat di antara kamu yang baca macam tadi ni, aku diperlihatkan lebih 30 malaikat berebut nak menulis pahala yang baca hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Anak ya Rasulullah, anak yang baca. Barulah dia ngaku. Nanti saya bagi catatannya tu. Tuan-tuan dah hafal ya. Nanti saya bagi catatannya nanti insya-Allah. Jadi perkara yang sunat dalam sembahyang ni buatlah. Doa iftitah bacalah Dan seterusnya, yang kelima, tinggalkanlah perkara yang makruh dalam sembahyang. Walaupun makruh tinggalkan. Kadang-kadang sembahyang sunat matanya pandang ke bumi, pandang ke tempat sujud, dia sembahyang tengok surau dah tambah bilik tapi jam masih pakai bateri. Apa benda macam cap ayam bateri ni, jam ni. Belilah jam karen. Lagi-lagi kalau surau ada yang merah tu. Ting 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 ting. Dok ting 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 pula. Dia tak bunyi. Ini berapa bulan? Saya di bulan pun dah lupa. 23 Mac. Ustaz Muhammad Kamal kuliah maghrib. Ustaz Jawa. Dia sembahyang, dia sibuk gumpat berceramah. Kadang-kadang sembahyang mata melilau. Sebab tu pandanglah ke bumi, pandang tempat sujud, insya-Allah bertambah khusyuk. Sebab itu tuan tu itu nanti khusyuk Yang keenam. Yang keenam ya? Yang keenam betul ya? Yang keenam, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Yang ketujuh, sifat solat Nabi, iaitu menjaga kehusukan solat. Yang nombor 7 tu jangan tak ambil berat. Husuk ni senang cerita, kita mengingati Allah sembahyang. Serendah-rendah husuk, kata para alim ulama, serendah-rendah husuk, dia sadar dia dalam keadaan solat. Ada orang sembahyang, dia tak sadar dia solat. Sadar-sadar, imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah beri salam. Ya Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, ini bukan cerita. Cerita je, tak ada kaitan dengan hidup ataupun mati. Kita sembahyang kadang-kadang kat sebelah. Kita sembahyang ni, bacaan tu lagi-lagi rukun kena baca. Kan? Ada yang baca dalam hati tau. Spesialis apa saya ni bahasa Inggeris je. Saya ni bahasa Inggeris very power, very power. Ada yang baca ngobos. Angin-angin aja. Bukan macam tu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau cuma bisik-bisik, boleh betul ke tajwidnya? Boleh? Tak boleh. Kena baca. Telinga kita kena dengar sunat. Orang sebelah dengar harus, sebelahnya dengar makruh. Bila haram lebih kuat daripada imam. Lebih kuat daripada imam pula dia baca. Lebih kuat daripada imam. Kadang-kadang sebelah dia baca, qiyam rakaat yang kedua.
Orang baca suratul Fatihah, dia baca apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita sebelah pun dah tak berapa huzur juga. Baca tahiyat pula. Kita pun baca Fatihah, bantu dia lah. Takkan, kau baca tahiyat ni, baca Fatihah lah. Tak kena tengok macam tu. Batal sembahyang kita. Kita pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kuat kan? Amin. Dia pun balik semula. Dia tak sadar. Kalau sesudahnya tak sadar, baiklah ulang semula lah sembahyangnya. Takut tak tahu tempatnya di mana. Sebab itu setinggi-tinggi husuk solat. Contohilah Rasulullah, para sahabat. Saya teringat satu sahabat Nabi ni, dia pergi berjihad pada jalan Allah, sikil dia kena anak panah. Anak panah reti? Anak panah tu? Anak panah kalau sukan bunyi dia luncup aja ya, Pak Imam. Sekarang sekolah-sekolah digalakkan belajar memanah. Luncup. Saya belajar tu tuan-tuan, bukan kena dia punya papan tu, lagi yang kecil lagi tak kena. Kena poli apa ni? Poli apa namanya? Poli pipe. Bocor. Buat malu betul. Jatuh kemaluan pula. Masuk TV pula ni. Malu betul saya. Yang perempuan tepat pula. Tangan tak bedung. Kau jangan nyalakan mak aku tau. Mak aku bedung tau. Itu busanya tegak aja. Tapi pergi perang, dia busanya macam bentuk tiga segi gitu tajam. Kemudian mengecil balik. Kalau masuk dalam daging, payah nak cabut. Jadi sahabat nak cabut. Anak panah jangan sakit. Tunggu aku ketika solat. Kamu cabutlah anak panah ni. Kenapa? Sahabat Nabi ni kalau solat fokus betul terhadap solatnya. Ingat pada Allah, fokus betul. Sampai tak rasa sakit anak panahnya dicabut. Tuan-tuan ada sampai peringkat macam tu? Baru sembahyang ada lebah lalu. Belum kena sengat. Silap-silap batalkan sembahyang. Boleh kira lebah ni ada dua. Ni pergi Pak Imam masuk kain dah. Boleh cakap pula. Taklah kita. Ini yang cakap lah. Kita tengah sembahyang. Macam cerita seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair. Sikit lagi boleh ya? Abdullah bin Zubair ni tengah sembahyang. Ni boleh sembahyang sunat lah. Anaknya turun yang sebelah Dia sembahyang kat sini, anaknya ni sebelah mana? Tengah sembahyang, rumahnya daripada langit, daripada bumbung jatuh ular. Lebih kurang lah. Jatuh ular. Ular jauh ular. Jatuh ular. Kalau kita agak sadar ke tak? Tengah sembahyang. Anaknya dibelit dengan ular. Jaluk tolong sampai sak kuat-kuat Abdullah bin Zubair ni sembahyang macam tak dengar, husuk betul dia sembahyang. Sampai yang nolong anaknya ni dibelit oleh ular, isterinya, adik-beradik yang lain. Tak sadar. Lepas sembahyang, kau tak nampak kata dia anak kau dibelit ular? Tak tahu. Aku hanya fokus terhadap solatku. Sampai macam tu tuan-tuan. Ya, sebab itu tuan-tuan hadirin, kalau kita tuan-tuan, orang kita kadang-kadang ada orang sembahyang, tulis sembahyang, dah ayat akhir baca tu. Sembahyang betul lah. Allahumma salli ala sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebelah cerita omah kita. Malam-malam ni kalau makan sate sedap ya, long. Sate mana yang nak beli ya? Kita boleh sembahyang lepas bisan Waalaikumsalam warahmatullahi. Sate dekat tu berkat pakai baju tu sedap. Nanti kita baca cari. Boleh sambung. Dia tengah sembahyang tapi boleh sambung isinya bual dengan anak tadi ni. Agak-agak usut tak sembahyang gitu. Itu bukan tuan-tuan ya. Pernah satu cerita lagi. Sahabat Nabi bernama Abu Talhah. Dia sembahyang dekat kebun dusunnya. Yalah, mungkin ada tamar, ono anggur, ono hurman apa buah delima. Dia tengah sembahyang, mungkin sembahyang sunat lah, sembahyang duha ke apa ke itu. Dia kedengaran terlalai dengan desiran burung. Manuk lain burung, manuk lain. Burung. Jadi dia solatnya sampai ragu-ragu. Aku ragu akan-akannya. Dua ke satu ni. Lepas sembahyang, dia rasa menyesal. Dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wakafkan kebunnya itu untuk Baitul Mal. Tuan-tuan boleh mampu buat macam tu?
Tuan-tuan sembahyang 2 hal dekat kelapa sawit 5 ekar. Tengah sembahyang matanya tengok bumi, tengok kat sembahyang. Oh, ada 5 tandan satu pokok ni. Satu tandan 50 kilo. 5 tandan, 5 darat 5, 250 kilo. Darab RM1.20. Ui, 300 lebih duitnya ni. Sembahyang boleh kira sawit. Lepas sembahyang, ya Allah, apa aku tak usuk sembahyang, aku ingat sawit, ya Allah. Tuan-tuan boleh mampu bawa geran Majlis Agama Islam. Tuan, tadi saya nak wakafkan kebun saya 5 ekar sawit ni. Saya tak mau dengan sebab kebun nanti aku solat tak usuk lagi. Boleh? Oh, kalau saya memang tak boleh, tuan-tuan. Kalau saya memang mengakulah tak boleh, tuan-tuan. Memang tak mau. Tuan-tuan mungkin boleh. Yang keempat, apa perkara yang perlu dilaksanakan yang keempat, tuan-tuan? Sekiranya tuan-tuan ada hutang, ya, untuk supaya kita dipermudahkan besok untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dicatat akan hutangnya. Ya, kalau kita ada hutang, hendaklah catat, pakai buku 5 ke apa semua, bagi tahu rumah tu utamanya, warisnya. Kerana apa? Sekiranya kita mati nanti kita tahu, ya, kita ada hutang dengan siapa. Kalau anak yang soleh, waris yang soleh, dia akan berusaha untuk membayarnya. Kalau tak, besok menjadi bebanan apabila di akhirat ke kelak. Sebab ada dinyatakan dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan, tentang hutang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nanti boleh rujuk muka surat surat Al-Baqarah 282. Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayaran tersebut. Sebab itu, tuan-tuan, ada 5 perkara yang jangan dilengah-lengahkan. Ada 5 perkara ni ojo dilengah-lengah. Okey, pertama, solat padu jangan dilengah-lengahkan apabila telah masuk waktu. Yang kedua, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang jangan dilengah-lengahkan pengurusan jenazah. Yang ketiga, tuan-tuan, sekiranya kita ada hutang, kita mampu nak bayarnya, jangan dilengah-lengahkan. Ini dapat duit lebih, sawitnya lebih sikit, tukar sport rim, tukar handphone, padahal hutang tak dibayar-bayar, tuan-tuan. Jangan. Tapi bukan, tuan-tuan. Yang keempat, kalau buat dosa, lagi-lagi dengan sengaja, cepat-cepat bertaubat, jangan lengah-lengahkan. Yang kelima, kalau ada anak lelaki, anak perempuan, ada kemampuan nak mendirikan rumah tangga, jangan dilengah-lengahkan. Kalau tak ada kemampuan, ada keinginan, suruh puasa banyak-banyak. Itu. Dan ada ulama tambah lagi, kalau ada tetamu yang datang melainkan bulan puasa, jangan dilengah-lengahkan keluar jamuannya, air. Ni kadang-kadang dekat pasar jumpa kawan pergi haji satu maktab dulu. Kita kayak kanan dia ni ya. Neng dia, kerjakan haji dulu kita sak maktab. Ya, mampir ning rumah. Bual sampai setengah jam. Tengok jam, tak faham tak keluar. Jangan, tuan-tuan, cepat-cepat. Yang ketujuhnya, kalau nak masuk Islam jangan dilengah-lengahkan. Okey, seterusnya. Yang kelima, ya, jangan dilengah-lengahkan. Yang kelima, ya, untuk menyempurnakan apa tadi namanya? Menyempurnakan 7 perkara supaya sebelum bertemu dengan Allah, sebelum meninggal dunia. Yang kelima, hendaklah selalu menyempurnakan taubat, ya. Banyak-banyakkanlah beristighfar dengan penuh penyesalan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar satu hari tak kurang 70 kali. Ada dalam hadis lain 100 kali. Percayalah, tuan-tuan, orang yang banyak beristighfar, doanya mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan berlaku dalam berlaku pada cerita kisah Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ni adalah ketua bagi tabi'in, tuan-tuan. Satu masa, tuan-tuan, ada orang lagi pada jauh. Imam Hasan Basri ketika itu duduk dah dengan sahabat-sahabatnya. Datang orang daripada jauh mengadu pada Imam Hasan Basri. Wahai Tuan Imam, saya ni, kampung saya menghadapi kemarau yang begitu panjang. Tumbuh-tumbuhan banyak nak mati. Wahai Tuan Imam, dia punya ternakan-ternakan semua lemah, Tuan Imam, tak keluarkan susu kambing-kambing kami. Wahai Tuan Imam, Tuan Imam Hasan Basri jawab apa? Banyakkanlah kamu beristighfar. Sahabat
Imam Hasan Basri pun pelik. Datang jauh-jauh ngadu hujan tak turun kok suruh istighfar. Patutnya buat pemenihan hujan ke, gali perigi ke. Dia tak tanya lagi Imam Hasan Basri. Datang lagi seorang. Wahai Tuan Imam, saya ni ada masalah. Wahai Tuan Imam Hasan Basri, saya ada masalah. Saya wis rapi. Wis 7 tahun, wis 10 tahun, kocok-kocok kabeh entuk anak orang akeh. Aku wis 10 tahun rapi dak entuk zuriat. Tak dapat anak. Imam Hasan Basri apa jawab apa? Banyakkan istighfar. Sahabat yang lain tu sebelah-sebelah Imam Hasan Basri pelik. Datang jauh-jauh tak ada anak kok soal istighfar. Makanlah tongkat Ali ke, kacip Fatimah ke, makan ubat kuat ke, kok suruh istighfar aja. Nah, ibaratnya begitu. Datang lagi seorang. Wahai Tuan Imam Hasan Basri, saya ni ada masalah. Tumbuh-tumbuhan hijau. Ibaratnya kelapa sawitnya lemu-lemu tapi kembangnya ora jadi. Kabeh jantan, kabeh ora wah-wah contohnya. Imam Hasan Basri jawab apa? Banyakkan beristighfar. Tapi yang tiga-tiga ni tak mengadu dia yakin. Tapi sahabat-sahabat tanya, wahai Tuan Imam kenapa jawab main-main? 3 orang tadi ada masalah. Kenapa Tuan Imam jawab istighfar? Ini bukan jawapan aku. Tapi tak istilahnya begitulah. Ini aku cuma nyampaikan. Apa yang ditanyakan tu dah disebutkan dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Jadi tuan-tuan kalau ada masalah tuan-tuan, anak-anak kalau ada masalah, ya putus cinta, putus tunang, janganlah naik motor matikan lampu. Daun ketum campur brekol. Tumbuk ubat nyamuk. Minum, bukan begitu caranya. Banyak solat dengan sabar, banyakkan beristighfar, insya-Allah. Insya-Allah. Ada penyelesaiannya. Tak balik-balik nanti. Yang ketujuh, akhir sekali tuan-tuan, sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita meninggal dunia, supaya kita mendapat keridhaan Allah, berusahalah daripada sekarang sedikit sebanyak kita ada apa namanya tu, pahala selepas pencen. Maksudnya tuan-tuan, kita setidak-tidaknya ada mewakafkan harta. Contohnya buat surau, contohnya walaupun sikit, besok dapat membantu tu. Amal jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan macam mana tu Ustaz? Aku sekolah orang dhuwur loh. Sing dhuwur bangunan sekolah hai. Yang cakap ni lah tuan-tuan. Aku ngajar apa tu orang pandai. Tuan-tuan, setidak-tidaknya bacaan dalam sembahyang tu takkan tak hafal, betul tak? Biarlah, janganlah semua dikasih cikgu semua. Ajarkan anak kita, cucu kita balik kampung, kini cu. Atuk nak ajarkan bacaan tahiyat. Kalau cucu pandai hafal dengan betul, nanti atuk belikan aiskrim. Contoh. Ikut atuk ya. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Boleh aja tak? Cucunya hafal. Ilmu yang dimanfaatkan tak? Ilmu yang dimanfaatkan. Suratul Fatihah, ilmu yang dimanfaatkan. Janganlah semua serahkan orang semua, bukan tak boleh. Ya, kita kena ambil peluang juga. Tak perkara susah, perkara yang mudah. Dan berkenaan doa ni saya ingat lagi arwah bapak saya, tuan-tuan. Dia panggil saya, "Mal, sekejap." Ataupun "Long, sekejap." Mata bertemu mata. Tengok mata anak kita, pegang tangan dia ke apa. Ayah tak mampu nak bagi apa-apa, cuma mampu sekolahkan awak, mampukan alung aja sekolahkan. Dah beri pendidikan ilmu fardu ain, fardu kifayah. Ayah mengharapkan satu aja dengan kamu. Kalau ayah mati nanti, jangan lupa doakan ayah ya. Mak kamu jangan lupakan ya nanti. Pesan pada dia. Mungkin pesan yang lain kita tak ingat, tapi pesanan itu ingat. Saya sampai sekarang saya ingat. Ya, setidaknya pesan dia, jangan lupa doakan kita. Bukan sekadar mati, dah hidup pun kita suruh dia doakan. Jadi saya rasa setakat itu saja pada malam ini. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. Minta tolong bagi hari boleh tak? Tamam ya. Satu lagi ni. Ada 2.
Kalau lebih nanti hantar balik Oh, Ustaz ni berkira betul lah. Bukan apa. Takut nanti tiup angin dia terbang-terbang itu. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang satu tu yang saya cakap tadi, bacaan serta hadisnya tuan-tuan. Yang bacaan apa tu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu. Siap ada hadisnya dan maknanya, ya. Dan satu lagi bacaan ni mungkin saya dah bagi dulu tuan-tuan. Ketika kita menyapu muka, kita bacalah asyhadu an la ilaha illahu asyhadu an la ilaha illahur rahmanur rahim. Allahumma azhab anil hamma wal hazan. Ketika kita menyapu muka, ketika memberi kita mengucapkan salam tu. Ya, kita ada yang kitab lain bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah rahmanur rahim pun boleh. Yang dalam hadis ni asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma azhab anil hamma wal hazan. Ketika kita sapu tu. Lepas tu sebelum istighfar yang saya dah bagi dulu tu, baca surah Al-Isra ayat 111. Alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz zul wa kabbirhu takbira. Itu surah Al-Isra ayat 111 tak silap saya. Ya. Jadi saya rasa setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.